أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أما بعد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم آمين. Yang dimuliakan Tuan Imam, Tuan Bilal yang berusaha pengerusi surau timbalan, pengerusi saf kepimpinan, jawatan kuasa surau, para asatizah, seterusnya yang dikasihi tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat. Kita sambung pengajian kitab Mau'izatul Mu'minin, ya, sambungan jilid yang kedua ataupun juzuk yang kedua. Tajuknya, tajuk besarnya adalah bab latihan akhlak. Bab latihan akhlak. Kemudian tajuk sabnya adalah bencana lidah. Bencana lidah, maknanya dosa lidah. Itulah nombor 14. Nombor 14 iaitulah al-kadhibu, berdusta, berbohong. Berdusta, berbohong. Ya, kita dah sentuh dah. Ya, berhubung dengan dosanya bercakap dusta. Bahayanya berbohong. Kemudian di sana ada bentuk-bentuk pendustaan, cakap bohong yang diharuskan. Kita sambung situ. Sebelum ni kita berhenti situlah. Dusta yang dibolehkan. Muka surat 86. Kitab yang tebal tu, muka surat 86. Kitab baru, surat berapa? 450. Kitab lama yang tebal tu, muka surat 86. 86 jilid yang kedua, belakang-belakang tu. Dusta yang dibolehkan. Apa makna dibolehkan? Maknanya tidak berdosa lah. Harus berdusta. Itu maknanya harus. Perlu kita ingat, hukum asalnya adalah haram. Hukum asalnya adalah berdosa besar, haram. Tetapi ada keadaan-keadaan berdusta ni boleh. Dusta itu adalah haram, hukum asal, kerana kemudaratannya. Bahana yang dibawa oleh dusta itu besar. Mungkin boleh menyebabkan siapa-siapa itu kehilangan persaudaraan, terputus silaturrahim, ataupun mungkin menyebabkan hilangnya nyawa disebabkan pertelingkahan. Puncanya ada orang duk sebar pendustaan. Itu di antara bahayanya. Namun demikian, ada pendustaan yang mengandungi kemuslahatan,
maslahat. Maslahah ini ada benda-benda yang boleh membawa kepada kebaikan ataupun yang boleh menghindari kejahatan. Sama ada dia boleh bawa kebaikan ataupun dia menghindari kejahatan. Itu maslahat. Maslahah. Bahkan kata Imam Ghazali ni, bahkan dusta itu boleh menjadi wajib. Sampai kepada peringkat kena dusta. Cuma kitanya sampai kepada peringkat istilah Melayunya dusta sunat saja. Bohong sunat. Bohong sunat. Arab sebut al-kadhibul abyad. Abyad ni putih lah. Bohong putih. Bohong putih tu bohong sunat lah. Al-kadhibu al-abyad. Bohong putih. Maksud kitanya bohong sunat lah Melayunya. Tapi Imam Ghazali kata ada ketikanya boleh jadi wajib. Sekiranya dia berkata benar akan menyebabkan berlaku pembunuhan, tertumpahnya darah. Iraqatu ad-dima'. Iraqat ad-dima' ni berlaku pertumpahan darah. Peperangan ke, pembunuhan ke, tu. Manakala bercakap benar, berlaku itu. Jadi wajib dia berbohong. Misalnya seseorang yang bersembunyi dari seseorang yang zalim, yang hendak membunuh dia. Orang jahat cari seseorang, gangster ke, mafia ke, yakuza ke, siapa ke, cari seseorang, nak bunuh lah, dapat ke dia potonglah kepala. Maka di saat demikian dustanya adalah wajib. Tak boleh kita beritahu. Dia tanya, mana si siapalah, si Martopo. Yang tanya tu pula dia punya misal. Ni misal dia melenting kata, bawa parang, golok. Kalau sebelah orang sebelah pada timur bawa kelewang. Kelewang tu parang panjang. Kemudian dia ujung dia tu melengkung. Di atas belakang parang itu dia ada tajam. Itu dipanggil kelewang. Sebelah patah timur lah. Kelewang ni kira nak berperang lah. Maknanya begitu dia kena berbohong. Maknanya tak tahu. Tidak tahu. Walaupun dia tahu. Dia tahu si Martopo itu sembunyi di mana, lari ke arah mana, rumah dia kat mana. Dia tahu, tapi dia kata tak tahu. Bohong ke tidak tu? Bohonglah. Tapi bohong di dalam situasi begitu, jatuh hukumnya wajib. Dia tahu dah dengan pasti, kalau geng ni tahu di mana Martopo sembunyi, habislah, putuslah kepala. Dalam kes itu, situasi itu, berbohong wajib, kata Al-Imam Al-Ghazali. Demikian pula di dalam peperangan yang penuh dengan tipu daya dan dusta. Dalam peperangan, untuk memberi gambaran yang salah kepada pihak musuh. Beri gambaran yang tak betul, itu bohong, tapi dibenarkan. Nabi SAW bersabda, al-harbu khid'ah. Peperangan merupakan satu tipu daya. Para sahabat, tentera sahabat, bila nak berperang dengan tentera musuh yang lebih besar, dibuat macam mana? Dia ambil debu padang pasir, dia layangkan ke udara. Kemudian musuh tengok jauh, ramanya, pasal debu berterbangan. Jadi bila begitu, tentera musuh pun dah rasa tak ada yakin dah. Dia orang lebih ramai, kita ni tak ramai mana. Dah takut dah. Psikologi dah down dah. Itu satu
Pembohongan. Padahal tentera sedikit je. Tengok, dia taburkan debu padang pasir ke udara. Nampak jauh ramai berdebu. Ni tentera berkuda berapa ribu ni. Dengan tentera unta lagi berapa ribu. Dengan infanteri lagi berapa ribu. Nampak. Musuh pun dah ar-ra'b, dah takut dah. Psikologi dah down dah. Tentera masuk perang dengan psikologi dia akan kalah. Itu cara psikologi. Khid'ah. Jadi dibenarkan. Bahkan sampai kepada hukum wajib. Contoh yang mudah di dalam hukum fiqh, kita mewarnakan yang putih-putih ni, warna hitam, haram. Tetapi dalam peperangan harus. Kan bohong tu. Bohong, dia dah tua dah. Supaya nampak muda, dihitamkannya. Kan bohong tu. Satu bentuk pembohongan, penipuan. Supaya orang tengok, oh muda. Tapi dalam peperangan harus. Pasal apa bila tentera musuh tengok, oh tentera Islam, semua muda-muda semua. Muda-muda tangkas-tangkas, masih belia. Tengok rambut hitam lagi, janggut hitam lagi. Maknanya bila begitu, memberi gambaran yang salah kepada pihak musuh. Dia pun takut dah. Bayangkan kalau yang pergi semua tu putih semua. Tua-tua semua sekali jentik pun melambung. Tengok. Nampak? Satu bentuk tipu daya. Dibolehkan di dalam peperangan. Dalam hal ini dipersamakan dengan hukum berdusta yang bermaksud untuk mendamaikan dua orang ataupun dua puak yang berselisih. Dia pergi kepada si A bergaduh dengan B. Dia pergi pada si A, si B nak jumpa kamu lah, dia nak minta maaf. Sebelum ni mungkin dia ada begitu begini, dia nak merendah diri. Padahal tak ada pun. Dia pergi pada si B, oh si A nak jumpa lah. Dia pun nak minta maaf begini. Dia ada silap begitu begini. Dia nak bertemu di mana, di tempat mana-mana lah. Di tempat C ke. Padahal tak ada pun. Tapi dipertemukan. Bertemu akhirnya berdamai. Itu di antara amal yang bagus. Dipanggil salahu dzatil bain. Salahu dzatil bain. Di antara amalan yang besar pahalanya, mendamaikan dua pihak ataupun dua orang yang bermusuh. Pernah Nabi ditanya sahabat, mahu ke tidak aku beritahu kepada kamu satu amalan lebih utama berbanding sembahyang, berbanding puasa, berbanding haji, berbanding sedekah. Yang sunat lah. Sembahyang sunat, puasa sunat, sedekah sunat. Sedekah wajib ni zakat lah. Sahabat kata nak lah. Iaitulah Nabi sebut salahu dzatil bain. Mendamaikan dua pihak ataupun dua kumpulan ataupun dua orang yang bermusuh. Jadi di antara cara nak mendamaikannya dengan buat cara tu. Sedikit pendustaan. Berdusta, tapi dia panggil al-kadhibu al-abyad. Kalau bolehlah sebut begitu. Dibolehkan. Atau mendamaikan hubungan antara dua suami isteri. Bila ada perselisihan, ada pihak yang ketiga, dia boleh buat suatu suasana yang boleh mendamaikan. Ataupun isteri, suami dia ada lebih dari seorang isteri. Lebih dari seorang isteri. Dan dia nak mendamaikan sesama para isterinya. Dia boleh buat. Namun dia kena ingat hukum asalnya berdusta ini adalah apa dia? Haram. Bila benda haram, bila ada keharusan, dia punya keharusan tu sempit sangat. Tidak boleh diluaskan. Tak boleh ambil benda tu dipakai
kepada semua benda, tak boleh. Pada hukum asalnya haram. Maknanya diambil sekadar perlu. Seperti hukum darurat. Seperti hukum darurat. Ad-darurah tubihul mahzurat. Keadaan darurat menjadikan benda-benda yang dilarang boleh dibuat. Tapi di dalam keharusan yang sempit. Ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Sekadar yang perlu, darurat. Bila tak ada makanan apa, contoh yang biasa kita buatlah. Bila tak ada makanan apa, kalau tak makan mati, ada benda haram sahaja, boleh ambil sekadar untuk tidak mati. Bukan sekadar dia ambil sampai 2 pinggan, menambah lagi. Tak boleh. Itu maksudnya, benda haram diambil sekadar perlu. Tidak boleh dipakai kepada semua keadaan ataupun ke semua benda. Ya, maaf ya. Jadi semua keadaan ini adalah harus untuk berdusta. Tengok, dan dibatasi ke tahap yang dianggap perlu dan terdesak sahaja. Perlu dan terdesak sahaja. Tak boleh diumumkan, digeneraliskan kepada benda-benda yang lain. Pasal hukum asalnya adalah haram. Kata Ats-Tsauban, dusta itu semuanya dosa haram kecuali dusta yang memberi manfaat kepada seorang Muslim atau untuk menolak bahaya yang akan datang. Itu maslahat yang kita sebut tadi. Maslahat ini sama ada manfaat. Manfaat ini manfaat bukan ikut fikir kita, manfaat ikut fikir agama. Itu yang pertama maslahat. Yang kedua, boleh menghindarkan bahaya nyawa. Contohnya, itu makna maslahat. Bila ada tu boleh berdusta. Kita akan sebut kalau ada keadaan-keadaan dia seperti mana. Menghindari dusta dengan memesongkan perkataan. Dia tidak dusta, tapi diguna perkataan yang mempunyai makna yang lain. Orang yang dengar tu faham lain, dia faham lain. Dalam dipanggil apa? Dalam pengajian orang belajar balaghah, dia ada tauriyah. Tauriyah dia ada. Dia ada tauriyah. Tauriyah ni diguna perkataan, maksud dia guna lain, orang dengar tu maksud lain. Dan dia bukan bohong. Itu dipanggil tauriyah. Dan tauriyah ini dia tak boleh diamalkan sentiasa. Itu tanda kemunafikan. Boleh diamalkan bila perlu. Ada seorang kawan saya, dia dah berumur dah lah. Dia berumur lah. Dia ada isteri lebih lah. Isteri pada lebih. Kemudian setiap malam, bila tiba giliran isteri dia yang lain, isteri asal dia, isteri tua lah. Isteri tua kita panggil, iaitu isteri muda. Isteri muda pun lama-lama tua juga. Betul tak? Lama-lama tua juga. Dia kata apa? Nak pergi mana bang? Dia jawab apa? Nak pergi usrah. Usrah, ya ustaz tu maksud dia keluarga lain. Usrah bini dia faham, nak pergi pengajian agama, baca Quran, baca kitab, nak pergi tamrin, nak tidur bermalam lagi. Usrah, oh hebat suami aku, mengajar masjid lagi. Kemudian ada usrah lagi. Tengok, isteri tua dia faham, usrahnya adalah usrah pengajian agama, pimpin jamaah. Suami dia masuk usrah, ada keluarga lain. Itu tauriyah dia panggil. Bukan bohong. Bukan bohong. Dia nak faham lain, ikut pandai dia lah. Aku masuk lain. Itu di antara bentuk pembohongan. Tak boleh diamalkan sentiasa, di antara tanda-tanda yang boleh membawa kepada kemunafikan. Faham makna tu? Itu dia. Jangan buat aja.
Haji Syahrudin jangan buat ya. Pecah tembelan kan. Itu bentuk-bentuk tauriah ya. Golongan salaf mereka menerangkan bahawa memesonkan perkataan dibolehkan untuk menghindari berkata dusta. Dia tak bohong, dia cakap betul. Cuma orang tu faham lain. Tentu sahaja yang dimaksudkan ini ialah apabila seseorang terpaksa berdusta tetapi takut untuk berdusta lalu dihindarinya dengan ucapan yang dipesongkan. Dalam satu kitab, tak ingat kitab mana dah, rasa yang disadur daripada Ihya Ulumuddin jugalah, kalau tidak Sayyidus Salikin ataupun itulah rasalah Sayyidus Salikin ataupun Sayyidus Salikin begitu. Dia kata apa? Seorang tu untuk menghindari berbohong, dia kata pesan mana kepada orang rumah dia. Kalau si fulan tu mana orang tertentulah, si fulan ataupun si alan, orang tertentulah. Kalau mamak tu, dikenallah mamak tu siapa. Kalau mamak tu datang cari aku, kamu kata mamak tak ada di sini. Mamak tak ada di sini. Padahal mamak ada. Dia tak bohong. Isteri dia jawab, orang tu tanya, mamak ada tak? Suami laki kau ada tak? Kamu jawab, dia tak ada di sini. Betul lah. Di rumah ada, di sini tak ada. Nampak? Kan bohong tu. Bohong dari segi makna umum, tapi dia tak bohong. Memang tak ada di sini. Ada dalam bilik. Faham tak maksud saya? Itu dia. Cuma Imam Ghazali sebut dia lukis bulatan, ditunjuk dalam bulatan. Suami aku tak ada di sini. Orang tu tak faham. Orang tu faham tak ada di rumah. Isteri dia kata memang tak ada di sini, duduk dalam bilik. Itu di antara bentuk pembohongan. Dipesongkan makna perkataan. Boleh tu? Tu ya. Tapi jangan diamalkan, sentiasa diamalkan ya. Dibimbangi apa doa ama benda begitu, akhirnya tak ada betul cakap dia. Akhirnya membawa kepada betul-betul berbohong. Na'udzubillahi min zalik. Maknanya diamalkan ketika perlu. Maslahat tadi. Jadi sekiranya tidak terpaksa dan tidak ada kepentingan, maka tidak boleh memesongkan kata-kata dan tidak pula boleh dengan terang-terangan. Tak perlu, tak boleh. Itu membawa kepada apa? Kemunafikan, kenifakan. Bahaya. Hukum asalnya berbohong apa dia? Haram. Kena simpan dalam kepala begitu. Dalam satu cerita ni, ada seorang Muthrif nama dia. Pada suatu hari dia masuk ke istana Ziyad, khalifah lah, pada masa itu gubernur, kerana menerima panggilannya. Ziyad tu panggil. Kemudian Muthrif tadi dia datang lambat. Kemudian khalifah tanyalah, ataupun gubernur tu tanyalah, pasal apa datang lambat? Dia kata sakit. Sakit. Kalau khalifah orang datang lambat majlis dia, silap-silap dipancung kepala lah. Dia kata sakit. Kemudian dia kata apa? Dan saya tidak boleh mengangkat rusukku sejak saya berpisah dengan Tuan Amirul Mukminin lah, khalifah, kecuali apa yang diangkatkan oleh Allah padaku. Maknanya dia tak bohong. Tapi dari segi makna asalnya, boleh tak kita buat sesuatu benda tanpa izin Allah? Kita nak angkat tangan tak boleh tanpa izin Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud dia cakap sesuatu tak akan berlaku tanpa izin Allah. Kita nak makan, kita nak minum, nak angkat gelas pun tak mampu.
Amirul Mukminin faham, oh dia ni nak akad tubuh pun tak larat. Oh sakit betul dia ni. Pasal padahal dia makna faham lain. Itu dah bohong. Sudah pembohongan. Dia nak melepaskan diri dia. Hendak melepaskan diri dia. Selamatlah dia. Kemudian Muaz bin Jabal, seorang gubernur yang diangkat oleh Umar radhiyallahu anhu di suatu daerah. Jadi gubernur ni kita sekarang ni menteri besar lah, ataupun ketua menteri gubernur. Dia kembali ke rumahnya, lalu isterinya bertanyalah, apa yang kekanda bawa? Bukankah pegawai lain membawa sesuatu untuk isterinya? Mana hadiah? Dia tanya hadiah. Lalu Muaz pun jawablah, saya didampingi oleh seorang penyelidik, kawan dia. Lalu isteri dia tanya lagi, bukankah kekanda sudah amat dipercayai dan diangkat oleh Nabi SAW dan juga Abu Bakar, dan untuk apa pula Umar mengutuskan penyelidik dia? Penyelidik ni seperti ejen lah, spy untuk dia. Kamu kau orang percaya? Pasal apa Umar masih lagi hantar spy untuk mengintip kamu? Kamu buat apa? Ambil rasuah ke tidak? Mana harta kerajaan? Mana harta kamu? Kamu beri projek kepada kroni ke? Kamu kan Nabi percaya? Abu Bakar percaya? Umar hantar spy lagi nak mengintip kamu. Kata bini dia. Kemudian isteri dia pun pergi ke Umar. Oh, panjang cerita ni. Pergi ke Umar nak tanya yang tadilah. Kemudian isteri dia pun ceritalah kepada Umar apa yang berlaku. Muaz bin Jabal ni seorang sahabat kepercayaan Nabi, kepercayaan Abu Bakar. Lah tiba masa kamu nak intip dia, mengadu isteri dia. Lalu Umar pun panggillah Muaz, nak tanya apa cerita. Kemudian Umar pun tanya Muaz, sebenarnya saya berbuat demikian. Umar tanya, betul ke aku ada hantar spy untuk mengintip kamu, seperti isteri kamu cerita? Muaz jawab, begini sebenarnya, tak ada alasan lain yang boleh saya berikan kepada isteri saya sebagaimana orang lain bawa balik hadiah. Aku tak bawa balik apa-apa. Jadi untuk menyelamatkan diri aku, tak boleh ada pengintip. Nanti balik hadiah, tengok kepada isteri, Umar tahu, habis Umar panggil, daripada mana hadiah ni? Mana dia punya risik? Siapa yang beri? Kalau kamu tak jadi gubernur, orang beri ke tidak kamu? Jadi orang beri ni mesti ada benda. Nampak? Daripada mana kekayaan ni? Banyak soalan pula. Jadi untuk mendiamkan isteri dia, tak ada apa, payah. Ada orang duk ngintip. Jadi diam isteri dia, tak ada apa. Tak ada nak tanya banyak-banyak. Seperti orang lain, bawa balik hadiah, balik emas, perak, apa semualah. Itu, ya. Itu jawab Muaz. Itu satu bentuk pembohongan. Tapi ada maslahat. Ada maslahat untuk menenangkan isteri dia. Tapi isteri ni jenis berani. Jenis berani pergi jumpa Umar sendiri. Pergi jumpa presiden sendiri nak tanya, berani isteri dia. Dah depan Umar, isteri dia diamlah. Dengan ketegasan Umar bin Al-Khattab. Kemudian hasil daripada itu, lalu Umar pun ketawalah. Dia ketawa, sukalah. Mana lucu benda tu. Lucu, ketawa Umar. Lalu Umar pun panggillah
Muaz panggil isteri dia. Umar pun kata, ambillah, ni hadiah aku beri untuk isteri kamu. Tengok. Tu. Hasil daripada tu tak rugi dia. Tidak rugi. Dia pun suka cerita, isteri dia pun suka cerita. Tu di antara maslahat. Ya. Tu habis tu. Demikian juga Nabi SAW. Ini cerita masyhur ni. Cerita masyhur. Nabi pernah bersabda kepada seorang perempuan tua. Perempuan tua tadi berdoa, suruh Nabi berdoa supaya dia ni masuk syurga. Nabi pun kata, la yadkhulul jannah ajuzun, la yadkhulul jannata ajuzun, orang tua tak boleh masuk syurga. Jawapan nabinya betul, tapi orang tua tu faham lain. Dia faham lain. Menangislah makcik tu, tak boleh masuk syurga. Lepas tu bila keadaan maaf ya, aman, dia pun cerita balik, penduduk syurga semuanya muda belia, tak ada orang tua dalam syurga. Lepas tu makcik tu pun baru tahu. Dia pun gembira. Mula-mula sedihlah dia. Kan nampak tidak sama seperti kehendaknya. Pasal makcik tu faham lain. Kemudian satu cerita pula. Ada seorang perempuan, dia pergi jumpa Nabi. Dia pun cerita berkenaan dengan suami dia. Begini, dia mengadulah suami dia. Oh, Nabi pun kata, oh suamimu ni fi ainihi bayad. Oh suamimu ni mata dia putih. Marahlah perempuan tu. Mana bayad ni, mana mata semua putih. Orang puan tu faham. Putih semua, mana buta lah, tak nampak apa lah. Mana tengok pun takut lah, mungkin zombie ke apa. Puan tu kata, tak, dia okey, sempurna. Nabi pun ketawa. Nabi pun kata, mana ada manusia mata dia tak ada putih? Kan kita ada mata putih. Tu maksud Nabi. Nampak? Itu di antara bentuknya. Kemudian banyak lagi ceritalah ya, yang menggambarkan kita sebut benda lain, orang tu faham lain. Kita sebut benda lain dan kita faham, orang tu faham lain. Dari segi orang tu, kita sudah berbohong. Pada hakikatnya, kita berbohong ke tidak? Bohong ke tidak? Tak bohong. Tidak bohong. Itu maksud dia. Ya. Itu berhubung dengan pembohongan. Dan kita kena ingat bahawa hukum asal tadi kita pegang, berbohong adalah haram. Tak boleh dipakai dengan seluas-luasnya di dalam benda-benda tadi saja. Habis bab bohong, ya. Dan benda-benda yang dibolehkan. Kemudian bencana lidah seterusnya adalah yang ni besar ni. Payah nak cari orang yang boleh aman daripada dosa ni. Ada tapi payah. Iaitulah dosa al-ghibah, mengumpat. Mengumpat ni biasa dengan lidah. Namun dengan bahasa isyarat pun dia boleh jadi masuk dalam kategori mengumpat. Dia lirik mata pun dah mengumpat dah. Angguk kepala pun dah mengumpat dah. Kawan tu lalu, dia pun buat begitu kepada kawan dia yang lain. Dah mengumpat dah. Dah mengumpat dah. Tengok. Tapi kebanyakannya dengan kata-kata. Bila saya sebut kata-kata, sama ada kata-kata yang dilafazkan ataupun kata-kata sekarang ni banyak ditulis. Kata-kata yang ditulis, yang tu lagilah bahaya.
yang dipost dalam apa tu medsos, lagilah bahaya. Boleh sampah kepada seluruh dunia tu. Kalau kata-kata yang dilafazkan, dirakam lagi percakapan dia, dipost lagi dalam apa, dalam YouTube, dalam TikTok apa, seluruh dunia boleh dengar, tengok bahaya. Itu akhir zaman. Nabi sebut di akhir zaman seseorang itu dia berbohong sehingga sampai ke afaq. Di akhir zaman Nabi tak sebutlah YouTube ke FB, Nabi tak sebut. Tapi di akhir zaman seseorang berbohong, pembohongan dia sampai kepada afaq. Afaq ni seluruh dunia, sampai seluruh ke kaki langit semua-semua tu. Gambaran bahawa di akhir zaman begitu manusia. Walaupun dia duduk rumah dia, dalam bilik dia kunci kemah-keming, dalam bilik dia tak ada siapa-siapa, dia pun tulis pembohongan, mengumpat kepada siapa-siapa. Dia pun tekan post kan, tekan post. Dia tekan post. Sampai seluruh dunia pembohongan dia ataupun umpatan dia kepada siapa tu. Tu Nabi dah beri gambaran dah, itu yang berlaku. Mungkin orang zaman dulu macam mana pembohongan dia, umpatan dia sampai ke seluruh dunia. Mana kena jelajah semua tu. Bukan mudah nak jelajah zaman dulu. Daripada Mekah nak sampai ke Baitul Maqdis pun mungkin sebulan dua nak sampai. Ini seluruh dunia berapa tahun? Tak ada, sekarang ni tak ada. Tekan je seluruh dunia sampai. Mana yang ada rangkaian tu sampai. Tengok gambaran oleh Nabi SAW. Jadi bahaya ni al-ghibah, bahana dia besar. Sehingga dia diibaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia memakan daging saudara dia sendiri, memakan daging mayat saudara dia sendiri. Tengok dalam surah Al-Hujurat ayat 12. Ba'da auzubillahi minasyaitanir rajim. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan kamu mengintip ataupun mencari kesalahan ataupun mengumpat. Sebelum itulah sebahagian kamu terhadap sebahagian yang lain, sesama kamu. Itu maksud dia. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maita fakarihtumuh. Kamu suka ke bila dihidangkan daging mayat saudara kamu dan kamu suka ke nak makan, nak jadikan sebagai hidangan? Fakarihtumuh, tentu kamu tak ada liur nak makan. Begitulah gambaran orang yang mengumpat. Tengok mana benda yang dia fitrah dia tak akan suka, tidak akan menyukainya. Itu besar ya bahana dia. Nabi SAW dalam satu sabdaan, hadis al-Imam Muslim, kullu muslimi 'alal muslim haram damuhu wa maluhu wa irduh. Orang Islam terhadap orang Islam yang lain adalah haram dari segi darahnya, pembunuhan dan sebagainya, haram darahnya, harta bendanya tak boleh diambil sesuka hati, mesti dengan bitaradi. Bitaradi ni sama-sama suka, rela merelai, jual beli, pertukaran, hibah, itu bitaradi. Haram. Wa irduh, dan juga maruah dia, tak boleh dicarikan maruah dia. Tak boleh dicarikan maruah dia. Di antara bentuk dicarikan maruah, apa dia? Mengumpat. Mengumpat di samping benda yang lain, fitnah dan sebagainya. Ghibah, mengumpat, adalah bersangkutan dengan kehormatan, kehormatan diri seseorang. Sabda Nabi SAW, ya ma'syara man amana bilisanihi wa lam yu'min biqalbih la taqtabu al-muslimin wa la tattabi'u awratihim wa la tattabi'u awratihim
fa innahu man tatabba Allahu auratahu wa man tatabba auratahu yafdahu walau fi jawfi baitihi. Itu maksudnya ya. Atau kama qala, wahai orang yang beriman dengan lidahnya dan iman belum lagi sempurna dalam hati dia. Ini sifatnya. Mana orang yang amal dengan benda begini, iman dia belum sempurna. Jangan kamu mengumpat, dan jangan kamu mencari keaiban orang Islam yang lain. Nak cari mana tempat keaiban dia, kemudian jumpa dah, yang tu diperbesarkan lalu dipost dalam medsos. Tu ada orang begitu. Kata Tok Guru, orang ni dia pergi ke pokok buah, pokok yang sedang berbuah, dia bukan nak ambil buah yang bagus-bagus. Dia pergi pungut ataupun kutip buah buruk-buruk yang tuak balik rumah dia. Kan pelik. Orang pergi pokok buah, orang pungut ataupun kutip buah yang bagus-bagus, yang masak-masak, yang ranum-ranum, bukan yang buruk. Sepatutnya begitu, normal manusianya begitu. Tapi orang jenis sakit, batin dia sakit, dia pergi ke pokok buah, dia tak kutip buah yang masak, buah yang bagus, buah yang cantik, buah yang ranum, dia kutip yang buruk-buruk, yang tu dia balik rumah dia. Begitulah keadaan manusianya, mencari keaiban manusia yang lain. Kemudian bila tahu keaiban, dia pun sebar. Itu di antara bentuk mengumpat. Walaupun dia tidak bercakap, dia tulis. Sekarang ni banyak orang tulis sekarang ni. Nak bercakap payah. Sebab itulah sekarang ni budak-budak pun dari segi nak bercakap di hadapan pun payah. Pasal tidak dilatih. Banyak menulis. WhatsApp apa semua tu ke. Banyak menulis. Nak bercakap jarang dah. Orang nak boleh ke depan bercakap. Budak-budak tidak latih. Duk banyak pun diam, duk main apa, duk main apa ni, duk pegang handphone, diam. Duk main, duk tembak apa tu, duk tembak. Hari-hari duk menembak tu. Diam je. Tu. Seorang ujung sana, seorang ujung sana. Kita dulu masa kecil dulu, sekolah dulu, riuh sekolah. Berising sekolah. Sekarang ni sekolah diam je, tak bunyi apa. Orang tak nak bercakap dah. Di rumah dulu, kalau rumah anak 5 orang, riuh. Jiran pun tengok, ada apa, kenduri ke rumah dia. Sekarang ni anak 10 diam je. Pasal apa? Corner tu seorang, ujung tu seorang, duk menembak, tembak kerja dia. Skrin nak pecah skrin. Tengok. Yang nak ke hadapan bercakap kurang dah. Tu. Duk benda begitu. Jadi duk tulis benda-benda umpatan itu di postnya. Tu lagi bahaya, sampai kepada afaq tu. Suruh dunia tahu. Macam mana dia nak cover balik tu. Orang dah screenshot apa semua dah. Orang dah share berapa kali dah. Tu bahaya. Jadi sebelum cakap apa, sebelum tulis apa, kena letak di dalam di dalam batin kita, dalam kepala kita, dosa ke pahala, haram ke halal, baik ke tak baik. Kena letak tu. Baik, teruskan, proceed, kata orang Jawa. Proceed, kata orang Jawa. Kalau haram, jangan, stop. Setakat tu saja. Tu benda mengumpat. Mengumpat ni benda yang betul. Benda yang betul berkaitan dengan seseorang. Kalau dia sebar benda tak betul, tu nama fitnah. Tu nama apa? Fitnah. Hamba cakap benda betul ni. Benda betul lah mengumpat. Nampak? Benda betul lah mengumpat. Tak betul tu fitnah. Jadi kena diberi pemberatan pada benda-benda tadi. Lalu sambungan kepada hadis tadi, barang siapa yang mencari-cari keburukan orang lain, maka Allah akan cari keburukan dia, dan Allah Maha mengetahui. Dan barang siapa yang Allah tengok-tengok keburukan dia, maka Allah akan mendedahkan pekungnya walaupun dia ketika itu berada di rumah dia.
Tengok, itu kaedahnya. Orang muda panggil hukum, semuanya hukum Allah, ya, cuma istilah saja. Dia panggil karma. Semuanya hukum hakam Allah, cuma istilah saja, karma orang panggil. Kita buat baik, kita akan dapat baik. Orang buat jahat, dia akan terima kejahatan hasil daripada apa yang dia buat. Dan Allah beri jaminan, Nabi beri jaminan, man satara musliman satarahullah yaumal qiyamah atau kama qala. Barang siapa menutupi keaiban saudara Islamnya di akhirat, Allah tutup keaiban dia. Jadi kita ni banyak keaiban, cuma orang tak tahu je. Kalau orang tahu, malu kita. Di akhirat dia akan buka semua, one by one dibuka tanpa selindung. Jadi kalau kita hendak supaya Allah tutup pekung kita di akhirat, atas dunia jangan ada buka keaiban. Jauhkan daripada aktiviti mengumpat. Jangan buat begitu. Itu di antara benda yang perlu diberi pemberatan berhubung dengan dosa lidah. Kemudian mengumpat ini dia ada batasan dia. Seperti juga berbohong tadi, ya, di akhir tajuk, bila dibolehkan, diharuskan berbohong. Mengumpat pun sama juga, ya. Imam Ghazali dia sebut 1, 2, 3, 4 situasi, keadaan yang mana dibolehkan mengumpat. Jadi benda itu kita akan sambung pula, ya. InsyaAllah. Nampak dah? Nampak nak azan dah. Jadi kita sambung pula. Mudah-mudahan apa yang sama-sama kita dengar tadi diberi manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina siratal mustaqim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Subhan